mengatakan was-sahih wujubu zikri fardiyatiha, iaitulah wajib untuk kita sebut kefarduannya. Maknanya bila kita sebut zuhur, kita kena sebut fardu zuhur. Kita tak boleh hanya sekadar zuhur. Maka kalau nak buat dalam bentuk ayat, aku solat fardu zuhur, kerana ada di sana sunat zuhur, ada di sana qada zuhur, ya, dan lain-lain, ya, dan oleh kerana itu kena ada fardu zuhur. Maka itulah dia pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan juga disebut oleh Imam An-Nawawi, tempat niat adalah di dalam hati, dan juga waktunya adalah ketika kita bermulanya mengucap Allah dalam takbiratul ihram. Jadi masa kita kata Allahu Akbar, masa itulah bermulanya niat tadi tu. Boleh dalam bentuk apa sahaja asalkan hadir niat tu. Maknanya tak semestinya kita buat frasa aku solat fardu zuhur. Kita nak terbalik kod mana pun boleh. Fardu zuhur lah aku solat fardu zuhur aku buat. Macam-macam. Yang penting hadir dalam hati itu kita sedang mendirikan solat fardu zuhur. Adapun 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, semua itu dianggap automatik dan tidaklah komponen yang mesti sangat dijaga, kerana yang lain-lain itu dianggap akan automatik wujud ketika mana kita mendirikan solat. Atas sebab itu juga Imam An-Nawawi menyebut dalam kitab Al-Adhkar ini, bulan lepas kita dah sebut, untuk mengelakkan datangnya was-was sewaktu kita niat tadi, maka kita perlulah ungkapkan takbiratul ihram dengan cepat, iaitulah Allahu Akbar. Tak mau panjang-panjang sangat, Allah punyalah panjang, sebab macam-macam benda nak masuk. Kalau kita terbiasakan perkara itu, nanti kelak akan datang was-was yang akan lebih menyusahkan daripada memudahkan. Yang kedua, Imam Nawawi juga ada menyebutkan bahawa adalah satu kesalahan kalau kita menganggap lafaz niat sebagai niat. Lafaz niat itu adalah bacaan usalli fardhu zuhri dan seumpamanya itu bukan lafaz, itu bukan niat. Itu digalakkan dalam mazhab Asy-Syafi'i bagi mereka yang memerlukan untuk memudahkan hadirnya hati. Sesiapa yang rasa dia dah pro solat ni, dia dah biasa, dia dah tak perlu lagi nak ada muqaddimah, ya, tak perlu pun tak apa. Maka sesiapa yang nak buat, itu bukan niat dan itu bukan ibadat. Itu kena jelas, itu bukanlah suatu ibadat baru yang kita reka cipta. Atas sebab itu saya lebih cenderung untuk tidak menganggapnya sebagai bid'ah, dengan syarat kita tidak menganggapnya sebagai keperluan yang mesti buat dan itu adalah ibadah baru. Kita anggap itu hanyalah macam kita sebelum ceramah lah, testing 1 2 3, testing 1 2 3, itu sahaja. Jadi bagi saya itu adalah pendapat yang lebih wasati ataupun lebih accommodate semua perbezaan ikhtilaf pendapat di kalangan ulama. Sebab ada yang agak tegas mengatakan lafaz niat adalah bid'ah, ada yang agak dikatakan sebagai longgar yang mengatakan itu memang bid'ah tapi bid'ah hasanah. Tapi lebih baik kita menganggap dia bukan ibadat, dia adalah benda yang di luar ibadat, sebab itulah itu lebih selamat untuk kita merungkaikan permasalahan tentang status lafaz niat tadi. Baik, kemudian itu ringkasan recap balik untuk apa yang patutnya telah kita bincang, dan sebelum kita bincang apa yang patut disebut dan dizikirkan selepas mengungkap takbiratul ihram. Okey. Baik, kemudian sekarang ini kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, i'lam. Dalam kitab tuan-tuan yang tuan-tuan pakai, kitab terjemahan, dalam halaman yang ke-73. Dalam kitab yang asal yang saya pakai dalam bahasa Arab, muka surat 96, yang mana kitab ini cetakan Darul Minhaj, yang mana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, i'lam annahu ja'at fihi ahadithu kathiratun yaqtadi majmu'aha an yaqul Allahu Akbaru kabira. Ketahuilah telah datang banyak hadis-hadis yang mana kombinasinya menyebut bahawa pembacaan selepas takbiratul ihram adalah seperti berikut. Maka saya bagi kesimpulan, sebenarnya kalau ikut Imam Ibn Qayyim rahimahullah,
beliau mengatakan ada 7 hadis paling kurang, hadis yang sahih yang menyebutkan Nabi membaca doa iftitah secara berbeza-beza. So nama doa iftitah ni ada banyak. Sebenarnya apa yang perlu dibaca selepas takbiratul ihram adalah namanya doa iftitah atau doa istiftah atau doa tawajjuh. So ada 3 nama: doa iftitah, doa istiftah dan doa tawajjuh. Tiga-tiga adalah perkara yang sama. Okey? Yang mana Ibnu Qayyim menyebutkan ada 7 doa yang sahih, riwayat yang sahih. Maka kita sebenarnya boleh untuk menghafaz mana-mana dan menghafal dan mengamalkan yang mana-mana pun. Tetapi kita di Malaysia telah terbiasa sejak sekolah rendah mungkin kita mengamalkan yang pertama ini. Tetapi yang kita amalkan adalah versi pelupa. Kerana saya namakan versi pelupa, kerana versi kita versi pendek sahaja. Padahal ada versi yang lebih pendek, kita tak mau amal pula, kita tak amal. Tapi yang kita amal yang inilah, yang pertama ni. Kita sama-sama kita baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillah
pun semua penting, tapi yang paling mudah untuk kita fokus adalah pada lafaz wajjahtu wajhiya lilladzi, aku menghadapkan wajahku kepada pemilik petala langit dan bumi. Jadi ini penting supaya kita rasa humble, tawaduk dan kerdil di hadapan Allah. Dan dia penting untuk kita rasa bahawa kita sedang berhadap kepada betul-betul yang maha kaya. Saya masih ingat tuan-tuan, ada satu ketika dulu ada satu cerita yang mana ada satu kawan ni, bila kita buat program seminar solat, ramailah hadirin hadirat yang tak mengenal di antara satu sama lain, betul kan? Kita peserta mana kita kenal orang lain. Dan ada kalanya ada orang ni mindset dia tak nak sembang waktu makan. Kan, macam ada sebahagian besar di antara kita, kalau kita naik flight, kita memang tak ada mindset nak sembang. Kita mindset kita nak tidur. Duduk je tidur. Siapa sebelah kanan kiri, sorry, aku tak mau sembang. Kalau orang nak cuba sembang, kita rasa macam sikit sudah, kan? Jadi itulah yang berlaku kepada ada beberapa orang peserta. Tapi ada beberapa orang peserta lagi yang dia niat dia memang nak sembang. So dia banyaklah tanya, apa khabar, daripada mana tuan, daripada syarikat mana, kerja mana. Ada orang dia tak suka kita tanya banyak-banyak, kau ni polis ke? Dia kata kan. Kan dia apa banyak sangat soal. So jadi kawan tu nampak annoyed dalam bahasa Inggeris, maknanya irritate, iaitulah dia rasa bosan lah dengan soalan-soalan. Dan dia pun cepat je menjawab pendek untuk menghabiskan komunikasi. Dah kawan seorang nampak kawan ni tak mau bersembang, dia kata okeylah, kita jumpa lagi lah. Dia pun keluarkan business card. Bila dia keluarkan business card bagi kat kawan kat depan tu, kawan tu pun tengok, alamak, kan, rupanya ada pangkat datuk. Orang kita ni jangan datuk je, dia ada pangkat lah. Bukan hanya datuk, CEO syarikat yang besar. Jadi tadi kawan yang tak nak bersembang ni tak nak bersembang, tapi bila dapat kad tu, datuk, okey datuk, dia pula yang sibuk bertanya. Tadi datuk tu tanya macam-macam, dia tak nak layan, dia tak kenal. Lepas dia dah kenal, dia pula sibuk nak bertanya, datuk tu pula malas. Kan, sebab nampak sangatlah kau ni kan. Kalau nak pun tahan-tahan, cover lah sikit line kan. Ini tidak, memang nampak sangat, berubahnya apabila tahu. Jadi kita manusia ni, begitulah sifat natural kita. Kita tak kenal orang tu, kita buat dia buat tak faham. Tapi sekali kita kenal, barulah kita rasa respect. Maka kita takkan mampu respect Allah kalau kita tak kenal kekuasaan Allah dan tidak meyakini kekuasaannya. Maka atas asbab itu, doa tawajuh ini Allah dan Rasulnya, ulama ada yang menamakan doa tawajuh, sebab nak mengambilkan lafaz tadi ni, frasa ni, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, aku menghadapkan wajahku kepada pemilik langit dan bumi. Jadi kalau kita apabila berhadap dengan pemilik syarikat besar pun kita dah rasa kagum, cakap pun tertunduk-tunduk, salam pun nak cium tangan kepada orang yang ada gelaran yang sebentar saja, pangkat yang sekejap saja. Ada pangkat adalah hormat, tak ada pangkat tak ada hormat, kan? Ini Allah yang tak ada pangkat, bukan, Allah ni tak hilang dia punya pangkat. Manusia yang ada pangkat sekejap, ada kuasa sekejap ni pun kita hormat, punya hebat. Tiba-tiba Allah yang mempunyai segala kuasa ke atas seluruh langit dan bumi, tiba-tiba kita tak rasa haibat berduduk di hadapannya. Maka kerana itulah dia tuan-tuan, bila kita solat, disebutkan dalam hadis Nabawi bahawa musalli yunaji rabbah, orang yang mendirikan solat ni dia sedang bermunajat, berdua-duaan dengan Tuhannya. Jadi tak rasa hebat ke? Kita dapat jumpa Prime Minister of all Prime Minister, the President of all President of the entire world and galaxy. Tiba-tiba tak hormat, garu sana, garu sini, goik hidung, tolak sana, goik mata, kan? Nak ambil scroll dekat yang di Petua Agong ke Sultan, punyalah sungguh wangi sana, wangi sini, kemas, tunduk betul-betul, tak ada nak garu depan ambil scroll. Jadi tuan-tuan, dia bergantung pada iman kita. Sebab tu lagi tinggi iman seseorang menganggap dia solat menghadapi Allah, lagilah dia akan rasa
tawaduk sebab dia tahu dia sedang berdua-duaan dalam satu majlis khas dengan Allah. Ya, jadi atas sebab itulah kita baca doa tawajuh, doa iftitah ini penting sebagai muqaddimah kepada segala doa-doa dan pembacaan kita dalam solat. Yang akan selepas ni kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Maka kerana itu doa iftitah ni tempat dia right after takbiratul ihram, supaya kita sedar diri. Nak sedar diri itu yang payah, tuan-tuan. Ya. Baik, habis. Kemudian dalam doa tawajuh ini juga ataupun doa iftitah ini ada banyak lafaz-lafaz yang menunjukkan kita tidak menyemutukan Allah. Ada banyak lafaz-lafaz yang juga menyebut kita punya hidup dan mati kerana Allah. Sebab ni, inna salati, sesungguhnya salat aku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku. Nampak? Semua untuk Allah, bukan untuk duit, bukan untuk lain daripada Allah. Jadi itu niat kehidupan kita yang ultimate, yang paling tinggi. Yang lain-lain jadikan secondary, yang utama jadikan Allah dan redanya. Cuma satu kat sini yang menarik, wa mamati. Ada tak tuan-tuan panggil nama anak-anak tuan-tuan Mamat? Mamat, itu maksud dia mati. Kan? Macam orang bising pasal nama Damia, kan? Bising habis. Sampai mufti-mufti pun terpaksa bersuara pasal nama Damia. Jadi saya tak payah ulas lah, kan? Jadi nama tu pulang kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak letak nama tu daripada bahasa Parsi ke, bahasa Ibrani ke, bahasa Rusia ke, pulang kat tuan-tuan lah. Tetapi kadang-kadang nama tu dalam bahasa itu sendiri lucu, kan? Saya ingat ada seorang Mat Saleh, orang US ni, nama dia Jack Sock. Dia orang US. Kalau Sock, S-O-C-K, maksud dia apa? Stokin. Tapi dia relax je, nama dia Sock, kan? Ada seorang lagi nama dia Mardi Fish, kan? Nama fish apa maksud dia? Ikan. Tapi dia relax je, ikan pun tak apa, kan? Jadi tuan-tuan ikutlah. Ada orang dia suka dengan nama-nama benda yang dia suka. Baik, jadi Mat, panggil nama Mat dengan mamati, hasilnya daripada kematian. Tapi kita harap kita tidaklah panggilan itu bermaksud dia mati. Maka kerana itu lebih baik untuk kita ubah nama panggilan itulah kalau nak selamatlah, ya. Baik, kemudian la syarikalahu. Kemudian lagi kat sini ada tentang kita minta ampun. Maknanya awal-awal ni kita sebutkan kita ni tawajuh pada Allah, kedilnya kita sucikan Allah, kita sebut kita punya hidup mati semua untuk Allah. Kemudian kita minta ampun pada Allah, kita iktiraf dosa-dosa kita, ya. Dan kemudian kita minta Allah beri hidayah kepada sebaik-baik akhlak dan jauhkan kita daripada kejahatan-kejahatan. Dan kemudian ada satu poin yang penting kat sini, iaitulah wal khairu kulluhu fi yadaik, dan setiap kebaikan itu berada di tanganmu, ya, berada di tanganmu. Maknanya Allah yang menentukan apa-apa yang baik. Wasyarru laisa ilaik, tetapi kat sini, dan bukanlah kejahatan itu dinisbahkan pada Allah. Macam mana tu? Ini persoalan qada dan qadar. Persoalan qada dan qadar ini rumit sikit. Nak bagi faham macam inilah tuan-tuan, ya. Qada dan qadar ulama ada ikhtilaf. Adakah dia dua benda yang berbeza? Qada lain, qadar lain. Ada yang kata berbeza, dia kata qada tu adalah apa-apa takdir yang Allah akan laksanakan, Allah melaksanakan. So qada tu maknanya perlaksanaan kepada qadar. Qadar itu apa yang tertulis. Qada itu apabila apa yang tertulis itu dilaksanakan, maka yang tertulis itu boleh ditangguh laksanakan dengan izin Allah, dengan izin Allah. Sebagaimana Nabi sebut, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidaklah ditolak qada ataupun ditangguh qada kecuali dengan kuasa doa.
So dengan doa yang bagus, qada dapat ditolak, tapi ditolak masuk ke qadar Allah juga. Sebagaimana pernah sekali di satu zaman, di zaman Umar Al-Khattab, pada ketika itu berlakunya banyak penyakit tuan-tuan. Maka bila mana banyak penyakit, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab mengambil keputusan untuk kata jangan masuk ke dalam negara Syam. Ketika itu Syam ada banyak penyakit taun dan seumpamanya, dan jangan bawa orang-orang Islam daripada sana balik negara kita sebentar, kita kena kuarantin. Maka mendengar keputusan itu, salah seorang sahabat memberi komen. Dia kata apa? Dia kata, atafirru min qadarillah ya Amirul Mukminin. Hei Amirul Mukminin, kamu nak cuba lari daripada qadar Allah ke? Faham tak dia tuan-tuan? Termenung ni semua jadi macam kita nak lari daripada qadar Allah ke? Sahabat ni tak berapa faham mungkin, ataupun dia saja nak cuba highlight apa yang penting lah. Maka Amirul Mukminin kata, na'am, ya, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari daripada satu qadar Allah kepada qadar Allah yang lain. Jadi nak ceritanya, Allah dah tahu dah ending story, cuma mengikut hukum alam yang Allah telah bagi, sunanul kaun, ini juga disebut oleh Al-Qaradawi, Allah akan jadikan keputusan itu akhir tu mengikut sunnatullah, mengikut sunanul kaun. Kalau sunnatullah kata kamu masuk tempat orang yang ada penyakit yang memang biologikalnya boleh menjangkit, kamu akan kenalah, besar possibility-nya, maka kita pun masuk, kenalah. Tapi Allah tahu dah, kena tu memang dah kadarnya kena. Kalau kita tak kena sebab kita masuk situ pun, mungkin kita kena juga kerana ada orang daripada sana keluar pergi rumah kita, kena juga. So maknanya cara kena tu qada. Dia boleh jadi dengan kita masuk Syam, atau orang Syam bagi rumah kita, atau orang Syam kawan anak kita, kena kita, atau tapi akhirnya Allah tahu dah kita akan kena. Nampak tak tuan-tuan? Itulah dia qada dan qadar. Dan sebagian ulama menafikan, menolak perbezaan di antara qada dan qadar. Mereka kata sama sahaja, kedua-duanya adalah dikirakan complete each other. Ya. Baik, jadi Umar pun kata lagi, ara'aita in nazalta buqataini minal ard. Adakah kamu, kalau apa pendapat dia kata ini, kalau cuba kita tengok macam ni, Umar kata, kalau kamu turun dekat satu tempat, dekat dua tempat daripada ada bumi, ada dua tempat. Satu tempat ihdahuma mukhassabah subur, wal ukhra mujdibah, tak subur. Ya, alaysa in ra'aital mukhassabah ra'aita biqadrillah. Adakah kamu nampak bila kamu pilih tempat yang subur, lalu kamu bercocok tanam dekat situ, maka itu qadar Allah. Dan kalau kamu pergi dekat tempat yang kontang, kamu cuba bercocok tanam dekat situ atau membajak dekat situ, itu pun qadar Allah. Maka dua-dua pun qadar Allah. Jadi ini persoalan yang agak filosofi sikit. Cuma kita nak sebut kesimpulan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, kita mesti berusaha, kita mesti berikhtiar. Contohnya kita tahu dah, dia tertulis manusia semua akan mati, betul tak? Tapi bolehkah kita kata dah semua akan mati, tertulis, tak payah kerja kan? Ataupun macam mana, tak payah kerja, mati juga. Ataupun dah tertulis dah semua akan mati, tapi mati tu cara dia berbeza. Ada cara orang tu yang langgar orang, ada cara dia dilanggar orang, ada cara, macam-macam cara. Tapi tertulis mati mesti datang kat siapa-siapa pun. Cuma dia boleh lambat, dia boleh cepat. Dia mungkin patutnya nampak macam nak kena dah hari ni, tengok-tengok kerana doa dia terselamat hari ni, Allah delaykan lagi. So jadi begitulah dia nak bagi bang qada dan qadar, lebih kurang lah tuan-tuan. Bukan perbincangan yang ilmiah, tapi sekadar untuk berikan sedikit gambaran. Ikhtiar adalah perlu dan termasuk dalam qada dan qadar juga. So ikhtiar kita lari daripada tempat taun, tempat kusta, juga adalah qadar dan qadar Allah. Ya, kita termasuk kat situ pun sama.
kita lari pun sama, kita usaha untuk berubat pun sama, dan seumpamanya. Tapi akhirnya ikut apa yang Allah akan tetapkan, dan Allah tahu apa akan berlaku, kita kena ataupun tidak kena. Ya. Baik, jadi itu dia. Kemudian yang kedua, zikir yang kedua. Tadi zikir yang pertama menjadi pilihan untuk siapa-siapa baca semasa doa iftitah. Yang kedua lagi pendek sikit, iaitulah Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya Allah, jauhkan di antaraku daripadaku daripada dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana kamu jauhkan di antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khataya, ya Allah, bersihkan aku daripada segala dosa-dosa, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana kamu bersihkan pakaian yang putih daripada kekotoran. Allahumma, wahai Allah, irsilni min khataya, basuhkanlah aku daripada dosa-dosaku dengan bithalji wal ma'i wal barak, dengan salji dan air dan juga embun. Bolehlah salju. Okey. Baik, jadi dalam hadis ini kata
zaman pada ketika Mu'tazilah punya kepimpinan khilafah tercenderung kepada mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah ni adalah lebih cenderung kepada pemikiran dan logik dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Lalu ahli sunnah wal jamaah dalam pada nak mendapat tolong tutup pintu tu, tolong tutup pintu. Dalam mendepani persoalan idea Mu'tazilah ini, lalu mereka tak boleh tidak terpaksa juga pakar dan mendalami ilmu kalam. Ilmu kalam ni boleh dikatakan ringkasnya dia banyak kalam lah. Banyak cakap, banyak hujahnya pula guna akal, falsafah. Dia punya falsafah tu kadang-kadang sampai kita pun tak faham, ya. Dan falsafah itu menunjukkan berlawan akal dan logik akal. Maka nak lawan, maka mereka terpaksa buat lebih kompleks dan lebih nampak sophisticated. Lalu sehinggalah itu pada waktu itu, itulah dia punya senjata dia untuk menunjuk kehebatan masing-masing. Lalu sekarang itulah ramai ulama Islam terpaksa tak boleh lari daripada mendalami ilmu kalam dan falsafah. Termasuklah imam-imam yang besar macam Imam Abu Hamid Al-Ghazali, walaupun lepas itu dia rasa menyesal, lalu dia pun tulis satu buku Tahafut Falasifah, runtuhnya falasifah, tapi buku itu ditolak oleh ulama lagi dengan tahafut runtuhnya buku buku Imam Ghazali ni. Jadi banyak perbincangan, sampaikan ulama yang daripada kalangan hadis pun terpaksa mendalami juga ilmu falsafah sebahagiannya kerana nak berhadapan dengan kumpulan ini. Imam Abu Hanifah pun berminat juga bincang benda ni. Sampai Imam Abu Hanifah awal-awal sebelum dia mengaji dan mendalami fiqh, dia mendalami dulu teknik ilmu kalam dan masuk dalam majlis perbincangan dan perdebatan mereka. Lalu dia dah pakar bahagian-bahagian mantik, akal ni semua sekali, barulah dia belajar dengan lebih fokus kepada ilmu fiqh dan hadis, ya. Baik, jadi minas sahabah dan tabi'in, apa maksud dia kata inna jami'al kainati khairaha wa syarraha, sesungguhnya seluruh makhluk berikut kebaikan dan keburukannya, manfaat dan mudaratnya, semua berasal daripada Allah. Wa bi iradatihi wa taqdirih, dengan takdir Allah dan kehendaknya. Wa idza thabata hadha fala budda min ta'wil hadzal hadith fa dzakara al ulama fihi ajwibatan. Baik, dia kata An-Nawawi kata, maka oleh kerana itu kita mestilah mentakwilkan hadis ini. Hadis apa? Wasyarru laisa ilaik. Kan dalam Al-Quran menyebutkan wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tiada satu pun pembalingan yang kamu buat kecuali Allah lah yang membalingnya, yang melontarnya. Dan maknanya baik dan buruk dua-dua datang daripada Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah punya keyakinan. Tiba-tiba dalam hadis ini keburukan bukan daripada Allah. Macam mana tu? Jadi oleh kerana itu An-Nawawi kata kita perlukan takwilan. Macam mana nak bagi ejaz, nak bagi tepat maksud tadi ni. Maka dikatakan ada beberapa kaedah untuk memahami maksud keburukan bukan daripada Allah itu. Yang pertama, dan ini adalah yang paling popular katanya, yang disebut oleh Nadhar bin Shumail, maknanya wasyarru la yutaqarrabu bihi ilaik. Maksud dia, dan keburukan itu tidak mampu menghampirkan seseorang makhluknya kepada Allah. Itu dia. Maknanya keburukan tidak digunakan sebagai kemudahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bolehlah tu. Bukan jalan untuk dekat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, la yas'adu ilaika innama yas'adul kalimut thayyib. Yang kedua, tidaklah keburukan itu akan diangkat naik kepada Allah.
dan hanya perkataan yang baik dan perbuatan yang baik sahaja yang akan diangkat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, la yudafu ilaika adaban wa la yuqal ya khaliqa syarr wa in kana khaliqahu kama la yuqal ya khaliqal khanazir wa in kana khaliqaha. Dikatakan yang ketiga, cara takwil maksud tiadalah keburukan datang daripada Allah, itu maksudnya sekadar adab dalam kita berkata-kata. Maksud dia macam mana? Kita tak maulah berkata bahawa Allah mencipta kejahatan, sebagaimana tidak dikatakan wahai pencipta babi, walaupun sebenarnya dialah pencipta kepada khinzir. Jadi adab, sekadar adab dalam berbahasa, dan juga sebenarnya sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Allah SWT ajar dalam Quran macam mana tuan-tuan? Nak ingatkan balik ayat dia. Apa nama tu? Allah SWT sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan, satu lagi Allah SWT sebut wa ma min tidak ada satu musibah pun yang ditimpa oleh kamu. Saya nak ingat balik ayat dia, lupa dah. Tak apalah, terlupa ayat dia. Tapi Allah SWT sebut bahawa kebaikan daripada Allah dan keburukan itu famin nafsik, Allah kata. Jadi apa sahaja yang musibah, apa sahaja kebaikan yang kamu dapat, famin Allah, daripada Allah. Wa ma asaba min musibatin famin nafsik. Dan apa-apa sahaja musibah yang kamu dapat memburuk adalah daripada diri kamu. Jadi nak bagi tally dengan ayat tu, nak bagi faham bahawa kamu manusia ada ikhtiar untuk menjauhkan diri kamu daripada kejahatan. Dan kalau kamu buat kejahatan, kamu tak boleh salahkan Allah. Sebagaimana ada satu orang yang hidup pada zaman pemerintahan Khilafah Umar Al-Khattab, dia ni kena tangkap kerana minum arak. Minum arak salah. Pada zaman pemerintahan Islam yang kuat, ada dilaksanakan hukum jenayah Islam, ditangkap. Bila ditangkap, dibawa dalam perbicaraan. Bila bawa dalam perbicaraan, dijawab. Dia kata, bila ditanya kenapa kamu minum arak, dia kata aku minum arak sebab Allah dah takdirkan aku minum arak. Dia jawab gitu. Bila dia jawab gitu, Umar jatuhkan hukuman 2 kali ganda. Yang pertama kerana kesalahan dia minum arak, yang kedua kerana menyalahkan takdir adalah satu kesalahan, dihukum ta'zir, kena dua kali ganda hukuman. Kalau patutnya 40 kali pukulan bagi peminum arak, jadi 80 kali. Untuk pengajaran ta'zir atas penuduhan yang salah kepada nisbah pada Allah SWT. Ya. Jadi itulah dia. Dan kemudian ada yang keempat. Yang keempat kata Imam An-Nawawi, laisa syarran binisbati ila hikmatika fa innaka la takhluqu syai'an abatha. Kerana sebenarnya kejahatan itu bukanlah kejahatan pada nisbahkan kepada kebijaksanaan Allah. Kerana Allah tidak menciptakan sesuatu pun yang sia-sia. Jadi ini perlukan takwil lagi ni tuan-tuan. Ya. Takwil ni tuan-tuan, bila Allah ciptakan kejahatan sekalipun, ada kalanya kejahatan yang Allah ciptakan itu untuk mencipta satu kebaikan. Contohnya kebaikan apabila, macam contohnya dalam kitab Al-Hikam oleh Ibnu Atta'illah As-Sakandari, dia katakan kalau kamu buat satu kebaikan, satu kejahatan yang boleh membawa kamu kepada rasa insaf, lagi taubat dan kehendak untuk bertaubat, lagi rasa hina dina depan Allah, lebih baik daripada kamu buat 100 kebaikan yang menyebabkan kamu rasa bongkak, sombong dan juga rasa ego, besar diri. Lagi baguslah kamu terjatuh dalam satu dosa yang menyebabkan kamu insaf. Ada logiknya dan ada benarnya. Jadi inilah contohnya kita nak sebut hikmahnya tadi, iaitulah bila mana satu orang ni, bila mana Allah jadikan kejahatan, orang tu buat kejahatan tu, Allah ciptakan kejahatan tu, mungkin nak bawa hikmahnya, nak bawakan taubat pada diri dia, ataupun taubat pada orang lain, ataupun hikmah dia, denda dia sebagai
hukuman kepada dia, macam istidraj. Tu istidraj ni orang yang ingkar kepada perintah Allah, zakat tak bayar, solat tak buat, tapi untung dia berganda-ganda. Orang yang solat subuh, doa kunut semua, dapat doa tak tahajud, solat witir semua, solat duha, tapi tak untung pun. Contoh kan, walaupun dah belajar ilmu yang lebih kurang sama, tapi yang ni mamat ni buat rasuah lagi, tipu lagi dan seumpamanya, untung. Jadi tuan-tuan, itu ada kalanya hikmah Allah bukan pada kejahatan itu sendiri, tapi adalah pada hukuman dia, istidraj, kerana dia yang memilih jalan untuk menyeleweng. Lalu Allah bagikan dia, sebagaimana Allah kata dalam surah Al-Baqarah tentang penyakit. Allah kata, lupa lagi tuan-tuan kan, Allah SWT menyebutkan, kalau kamu tidak membersihkan penyakit kamu, kami akan tambah lagi penyakit kamu. Ya. So jadi bila mana kita tidak bertaubat daripada satu kesalahan dosa kita, itu bermakna kita suka, lalu Allah akan bagi apa yang kita nak. Allah akan tambahkan lagi penyakit. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik, jadi itulah dia 4 takwilan yang diberikan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah kepada perkataan wasyarru laisa ilaik, wasyarru laisa ilaik. Satu lagi saya nak tambah tuan-tuan daripada perbincangan para ulama, kita kena awas, kita tak boleh fikir kejahatan pada mata kita adalah kejahatan pada Allah, kerana Allah berbuat apa saja kepada makhluknya berdasarkan kuasanya sebagai Tuhan sekalian alam. Pada pendapat kita mungkin itu zalim, tapi pada perspektif Tuhan itu adalah haknya dan itu adalah boleh dilakukan dan tiada apa-apa masalah untuk dilakukan olehnya. So jangan kita hukum Allah adil atau zalim menggunakan neraca pertimbangan kemanusiaan kita. Sebab ada kalanya kita tak boleh nak compare kita dengan Allah. Sebab itulah bila mana ada yang mengatakan Allah ni sifat dia apa? Mutakabbir. Allah ni sifat dia apa? Jabbar, mudil, menyesatkan. Kalau manusia kita menyesatkan, jahatlah kita ni. Allah menyesatkan? Tak, dia tak pakai undang-undang manusia. Tak boleh anggap Allah tu jahat. Tak boleh anggap Allah tu zalim. Kerana Allah dah sebut inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman daripada dilakukan oleh diriku. Ya? Baik, itu dia. Kemudian, hadza ma warada min al-adhkar fi du'a at-tawajjuh. Hadza ma warada min al-adhkar, inilah dia yang telah pun kami bawakan daripada zikir-zikir tentang doa tawajjuh. Fa yustahabbul jam'u bainaha kulliha. Dan digalakkan siapa-siapa yang mampu, kata Imam Nawawi, untuk hafaz semuanya, lalu baca semuanya kalau dia solat seorang-seorang. Sebab apa? Kalau solat tengah berjemaah panjang sangat pula. Kalau imam lah, kalau jadi makmum pun nanti tertinggal daripada imam. Nak baca doa iftitah 7 versi, kau imam dah rukuk dah sujud tak habis lagi versi yang ke-7. Jangan. Maknanya solat seorang-seorang boleh, solat ramai-ramai tak payah, baca satu sudah. Walil imami idzan adzina lahul ma'mumun fa amma idza lam ya'zanu. Kalau jadi imam nak baca panjang-panjang, beri maklumat dulu kat makmum. Ini biasanya kalau makmum yang khas lah. Contohnya makmum ni, kita ni jadi imam kepada para pelajar yang khas untuk belajar tentang ibadah yang spesifik, tahfiz dan sunnah contohnya. Ya, lalu mereka ni memang menunggu-nunggu untuk ibadat yang panjang. Itu okey lah. Tapi kita kena beritahu dulu lah, maklumkan. Okey adik-adik sekalian, nak murid hari ini guru atau ustaz akan baca doa iftitah 7 versi. So panjang sikit, okey? Semua ingat, hafaz, baca. Jadi itu tak apalah. Tapi orang awam tak boleh, tuan-tuan. Ya? Kalau orang awam kena minta izin juga, kata Imam Nawawi. Kalau dia tak izinkan, tak boleh. Ya, fala yutawwilu alaihim, jangan dipanjang-panjangkan ke atas mereka. Bal yaqtasir ala ba'dhi dhalik. Bukan doa iftitah je imam tak boleh panjang, tuan-tuan. Surah pun tak boleh panjang. Sebagaimana Muaz bin Jabal
radhiyallahu taala sahabat Nabi yang hebat, dia pernah jadi imam, dia baca panjang, lalu ada makmum di belakangnya tak sanggup dah, panjang sangat, lalu makmum ini mufaraqah. Mufaraqah tu maksud dia apa tuan-tuan? Dia keluar, dia ceraikan imam tu, dia jadi solat seorang-seorang. Lalu bila mana orang nampak dia cerai tu pula, dia bukan pergi mana, dia habiskan solat dia cepat, dia ada kerja, rupanya kerja dia nak pergi siram pokok bunga, pokok kebun dia. Lalu jadilah ada beberapa orang di kalangan makmum mengumpat dia kat belakang. Maknanya nak cerita tuan-tuan, ni pada zaman Nabi ni, pada zaman Nabi, dan di belakang Nabi ni kebanyakannya sahabat-sahabat, tapi mereka tidak maksum. Ini perangai biasa manusia, ya, tapi alhamdulillah mereka bertaubat lepas tu. Tapi sahabat-sahabat ni ada juga yang termakan juga, dia kata ini munafik kot depa ni, adakah keluar daripada solat kerana nak siram kebun, munafik kot. Jadi viral, viral. Walaupun tak ada Facebook, tapi viral tuduhan ini. Bila viral, orang yang menjadi mangsa ni rasa kecil hati, rasa tak puas hati, pergi mengadu kat Nabi. Zaman tu Nabi ada sedap tuan-tuan, dia mengadu terus. Zaman sekarang ni nak ngadu kat siapa? Ngadu kat ulama. Ulama ni orang tu pakai, orang ni tak pakai. Itu ulama sesat, dia kata kan. Itu ulama itu, ulama ini. Pergi mengadu dekat Perdana Menteri, lain pula kan, dapat BRIN kan, dan GST sekaligus. Tak selesai. Zaman Nabi senang. Nabi adalah ketua kerajaan dan juga ketua agama. Lalu bila mengadu dekat Nabi, Nabi SAW terus menjawab, panggil semua. Jadi panggil Muaz pun kena datang, yang lain pun kena datang. Okey, dalam satu majlis Nabi pun tanya, Muaz, betul ke apa yang mereka kata ini? Umar kata betul. So apa yang kamu baca? Maka Muaz kata, aku tak baca panjang pun, baca surah Baqarah ni. Dia baca surah Baqarah. Satu rakaat surah Baqarah tuan-tuan, 2 juzuk setengah tu. 286 ayat. So jadi 2 juzuk setengah. Baik, 2 juzuk setengah daripada 30 juzuk, mana panjang tuan-tuan, pendek ya. Tapi bagi orang yang tinggi iman dan hebat macam dia, okeylah. Tapi ada orang ada kerja lain. Lalu Nabi pun beri respon bila tahu Muaz baca surah Al-Baqarah. Nabi kata, "Affatanu anta ya Muaz?" Hei Muaz, kamu ni nak bagi fitnah ke pada umat? Ulama huraikan maksud fitnah yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah, kalau dia teruskan perangai baca surah panjang macam ni, nanti kelak orang akan jadi tak mau datang masjid, kerana orang ada banyak kerja nak buat selain daripada ibadat. Bak kerja-kerja lain tu pun jadi ibadat am juga kan. Ibadat kerja-kerja lain tu untuk dapat duit, nak buat kerja wajib juga, bagi nafkah anak bini, nak buat kerja wajib juga tu, nak bayar zakat. So bukannya tak mulia juga kerja kat luar tu, kerja mulia. So kerana itulah Nabi larang. Nabi kata, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Apabila seorang kamu menjadi imam kepada manusia orang ramai, hendaklah kamu ringankan bacaan surah kamu. Fa inna fihim ad-dha'if wal kabir was saghir wal marid, kerana ada di belakang kamu orang budak-budak, orang tua, orang sakit, orang ada kerja, macam-macam. Tapi idza shalla, apabila kamu solat seorang-seorang, falyusall kama sya, maka falyaqra kama sya, maka kamu bacalah panjang mana pun kamu nak. 30 juzuk satu rakaat pun tak apa. Jadi apatah lagilah doa iftitah yang hanya pada kadar zikir. Kalau surah pun tak boleh panjang sangat, apatah lagi zikir. Baik. Kemudian yang seterusnya, satu nak tanya tuan-tuan, bila kita baca panjang surah, siapa yang menentukan panjang pendek surah yang imam baca? Tahu? Kan? Siapa yang tentu? Kalau kita hari Jumaat dekat Malaysia ni, kita selalu baca surah apa? Ada imam dia baca surah satu rakaat, surah Sajdah penuh. Rakaat kedua surah Al-Insan penuh. Panjang ke tak panjang? Banyak. So kenapa dia baca juga?
tuan-tuan kan? Itu sunnahnya. Ada tak dia beritahu pada makmum? Tak ada baca kan? Ada setengahnya agak toleran sikit, dia pecah dua surah sajdah kan. Itu nampak okey sikit. Tapi tak apa, kita nak cerita siapa yang sekarang ni menentukan panjang pendek. Nabi kata jangan panjang, pendek. Siapa punya penilaian pendek? Saya pernah tanya kepada guru-guru saya, dan masa saya juga sempat bertalaki pendek dekat Jami' Al-Azhar, walaupun saya tak mengaji di Universiti Al-Azhar, tapi sempat ziarah Mesir dulu. Masa ziarah-ziarah tu sempat bertalaki sekejap dengan Syekh Imad. Dia dah meninggal dunia, kena bunuh. Masa tu dia ada lagi. Dia ni pengajar dekat apa nama tu, Darul Ifta. Maka dia ngajar, saya ingat lagi, Bujarimi. Kemudian saya tanya soalan kepada dia. Dan saya tanya soalan. Masa tu dalam talaki tu pelajar Malaysia tak ramai. Kan? Yang ramai pelajar Indonesia, Thailand ada. Pelajar Malaysia sikit sangat. Okey, 1-2 orang kot. Yang lain tak tahu pergi mana. Kan? Apa dia buat tu? Kan? Saya datang ziarah. Kan? Tapi bila kita pergi tu tuan-tuan tanya, maka dia pun menjawab, dia kata maknanya ikut imam lah. So imam lah yang patut tahu siapa di belakangnya. Kerana itu imam seorang yang perlu berpengetahuan tentang ahli qaryah dia. So dia kena tahu siapa di belakang dia. Di belakang dia ni orang yang jenis makam tinggi ke, makam sederhana ke, campur-campur. Ataupun orang belakang ni ramai orang pencen ke, ramai orang muda. So dia kena tahu. So dia kena, sebab itulah imam sunnahnya sebelum dia memulakan tugas sebagai imam, dia kena pandang belakang dulu. So makmum semua tengah buat saf, dia kena tengok belakang dulu, tengok semua rapatkan saf. Sambil suruh makmum rapatkan saf, tengok muka makmum kamu ni, orang larat ke orang tak larat ni. Lepas semua dah cantik saf, tu yang kata istawu sufufakum, rapat dan luruskan saf, sawu sufufakum. Sebagaimana Nabi sebutlah hadis, la tusawunna sufufakum aw yukhalifannallahu baina qulubikum atau baina wujuhikum. Hendaklah kamu luruskan saf, atau kalau kamu tak luruskan saf, tak rapatkan saf, kamu akan berpecah belah. Nabi SAW berikan warning. Jadi itulah dia tuan-tuan. Lepas kita tahu siapa makmum, barulah kita boleh determine berapa panjang. Tapi katalah ada makmum tuan-tuan. Makmum tuan-tuan ni bila baca surah Al-Insan panjang. Kalau baca surah Yasin panjang. Panjang juga. Katalah baca surah Ikhlas, dia kata panjang juga macam. Nak ikut tak? Kan? Katalah ada mak-mak budak-budak ni nak pergi merempit malam tu. Tapi ada insaf sikit, pergi masjid solat Isyak. Imam baca Yasin wal Quranil Hakim kan? Baca surah Yasin panjang. Ataupun tak baca surah Yasin lah, baca surah lain. Budak ni kata, "Imam, bacalah surah Yasin." Bacalah Yasin. Pendek sikit. Atau imam kata, "Baca surah Yasin lagi panjang daripada baca surah Ikhlas." Ikhlas panjang, budak ni kata. Budak kata, baca Yasin. Imam kata, Yasin lagi panjang. Budak kata, bukan baca semua surah Yasin, baca Yasin saja. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Cepat sikit kita boleh merempit. So jadi tuan-tuan, boleh tak agaknya imam baca Yasin, Allahu Akbar? Itu pun panjang juga. Nak pendek lagi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Nun saja, satu huruf. Boleh tak? Boleh tak imam baca surah Al-Qalam, start dengan Nun wal qalami wa ma yasturun pun tak mau baca, terus Nun, Allahu Akbar, ataupun Sad. Boleh. Tapi tak digalakkan lah tuan-tuan. Tak digalakkan lah. Baik, jadi itu adalah panjang pendek imam tentukan dan tengok makmum. Baik, kemudian yang seterusnya, bal yaqtasir ala ba'di dhalik wa husnu ikhtisaruhu ala wajhatu wajhi. Dan siapa-siapa yang tak mampu, bolehlah pendekkan dia dengan baca dekat wajah tu wajhi. Yang pendek tu yang kita baca tadi sahaja. Sampai qaul minal muslimin wa kadzalikal munfaridu alladhi yuthiru at-takhfif. Jadi kalau nak baca pendek doa iftitah, ambil dekat core dia, kata Imam Nawawi. Core dia dekat mana?
bermula di wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampailah wa ana minal muslimin. Jadi kita baca tu versi pendek sederhana lah, bagi kita ambil pada awal kan. Baik, Imam Nawawi kata lagi, wa'lam, ketahuilah, anna hadhil adhkar, semua zikir-zikir ini mustahabbatun fil faridah wan nafilah. Zikir iaitulah doa iftitah tadi disunatkan membacanya ketika solat fardu ataupun ketika solat sunat. Falau tarakahu fil rak'atil ula amidan aw sahiyan, kalau sesiapa yang telah tertinggal doa iftitah pada rakaat pertama, sama ada lupa ataupun terlalai, ya, lam yaf'alhu fi ma ba'daha, tak perlu lagi lah dia buat pada rakaat kedua. Ini fawati mahali, kerana kesunatannya adalah pada tempat dan waktunya. So dah terlepas waktu, habislah, terlepas luputlah, ya. Baik, walau fa'alahu, tapi kalau ada orang dia nak buat juga, kalau buat juga, kerana makruhan wala tabtul salatuhu, kalau dia buat juga maka makruh tapi solat tak batal. Walau tarakahu aqibat takbirati hatta syara'a fil qira'ah aw ta'awudh faqad fata mahalluhu fala ya'ti bihi. Sekali lagi, kalau dia tertinggal dah selepas takbiratul ihram tertinggal, kemudian dia dah masuk dah pada pembacaan, dia dah baca dah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terlupa pula tadi baca iftitah. Baca balik ulang boleh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Macam tu maksud dia. Dia dah masuk bacaan, dia berhenti bacaan, dia baca balik iftitah. Maka Imam Nawawi kata, faqad fata mahalluhu, patutnya dah terluput dah tempohnya, dia dah start baca terluput tempoh, tak payah buat dah patutnya. Tapi kalau dia buat juga, tidaklah batal solatnya, ya, cuma makruh. Kemudian dikatakan lagi, walau kana masbuqan adrakal imam fi ihdar rakaat atabi, kalau sesiapa yang datang masjid, imam dah rakaat kedua, bila imam rakaat kedua, pada imam rakaat kedua, kita rakaat pertama, so kita masih lagi sunat untuk membaca doa iftitah pada hak kita. Walaupun imam, kalau ikut hak imam, kita dah nampak beza dah, dia rakaat kedua, kita rakaat pertama, tapi kita masih lagi sunat untuk membacanya. Illa ayyakhafa min ishtighalihi bihi fawatal fatihah, kecuali kalau kita bimbang, contohnya imam rakaat kedua tapi imam tengah baca surah pula tak tahu, imam main tebuk je dalam Quran tu, so tak tahu panjang pendek. Kalau baca daripada awal, tahulah habis surah panjang lama lagi kan, tapi ini tebuk tengah-tengah, tak tahu kejap satu ayat habis. So masa tu jangan baca doa iftitah, sebut teruslah kamu baca Fatihah, ya, jangan duk sibuk dengan iftitah. Tapi kalau tahu dah imam ni memang jenis bahasa panjang, imam taman rumah saya ni memang baca 15 ayat paling kurang, so dia baca ni nampak gaya, panjang lagi ni kan, dia bawa saja dia bangkit, bolehlah baca doa iftitah. Baik, kemudian fayashtaghilu bil Fatihah fa innaha akid, kerana Fatihah itu lebih penting untuk kita baca bila kita start solat, li'annaha wajibatun, kerana ia adalah wajib dalam solat kita, wa hadha sunnah, dan bacaan doa iftitah hanya sekadar sunat. Kemudian walau adrakal masbuqul al-imama fi ghairi qiyam, itu tadi kalau dia dapat imam ketika imam tengah berdiri, boleh dia baca doa iftitah. Kalau dia dapat imam tengah rukuk, apa? Imma fi rukuk wa imma fi sujud, atau ketika sujud ataupun sedang tasyahud, ahram ma'ahu wa ata bi dzikri alladhi ya'ti bihi al-imam wa la ya'ti bi du'a'il istiftah fil hali wa la fi ma ba'd. Dikatakan kalau dapat imam tengah rukuk, Allahu akbar, angkat takbiratul ihram, terus takbir intikal, Allahu akbar, jangan ada doa iftitah, jangan pula Allahu akbar imam tengah rukuk, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, tak payah. Ataupun baca versi pendek punya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, ni imam tengah subhanallah azim, tak payah, terus je Allahu akbar rukuk, terus subhanallah azim wa bihamdi. Tak ada doa iftitah, tak ada Fatihah pun tak ada. Fatihah pun tak ada, takkanlah doa iftitah nak buat kan? Okey.
Dan dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala bahawa wala ya'ti bi doa iftitah, tidak perlu baca doa iftitah itu pada ketika itu atau selepas itu pun tidak diperlukan lagi untuk membacanya. Kemudian wakhtalafa ashabuna fi istihbabi doa iftitah fi salatil janazah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ulama peringkat tinggi, saya punya bahasa ashab tu adalah ulama ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i. Saya mulakan balik, takut ada orang yang first time dengar. Bila saya sebut ashab dalam kitab mazhab Syafi'i ini, maksud ulama yang berpangkat ashabul wujuh. Ashabul wujuh ini artinya ulama yang berpegang kepada manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam mengeluarkan hukum, tapi hukum yang dikeluarkan ada kalanya berbeza dengan mazhab Asy-Syafi'i. So mereka ini seumpama Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qaffal, Imam Ibnul Munzir, mereka lah Imam Al-Muzani. Ini adalah nama-nama ashab. Ya, jadi mereka ni saya gelarkan ulama Syafi'i peringkat tinggi. Dalam terjemahan saya. So kata Imam An-Nawawi, berbezalah ulama mazhab Syafi'i peringkat tinggi dalam menentukan status sunat atau tidak sunat baca doa iftitah ketika solat jenazah. Solat jenazah nak baca doa iftitah tak? Biasa takbir, ada 4 takbir. Takbir pertama baca Fatihah tu. Ada tak doa iftitah? Maka pada ketika itu, wal asah, kata Imam An-Nawawi, pendapat yang lebih sahih, yang muqabilhu sahih, maknanya yang lebih kuat daripada as-sahih, iaitulah tidak digalakkan. Tetapi ada, kerana apa? Kerana ia adalah dibina di atas meringankan. So doa solat jenazah ni dibina di atas ringan, maknanya sukuk tak ada, sujud tak ada. So maknanya doa iftitah pun tak ada juga. Wa'lam, ketahuilah sesungguhnya doa iftitah itu sunat dan bukan wajib. Walau tarakahu, dan kalau ditertinggalkannya, lam yasjud lisahwi, dan dia sunat bukan sunat ab'ad. Dalam Syafi'i dia ada 2. Sunat ab'ad yang berat dan sunat hai'ah yang ringan. Ini yang ringan. Ya. Bila tertinggal yang ringan, tidak perlu disujud sahwi. Kemudian wasunnatu fihil israr, dan sunat bila baca doa iftitah adalah dibaca secara perlahan. Israr, perlahan. Maknanya tak payah kuat-kuat Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Ada orang macam kuat itu? Itu takbir raya namanya, kan? Jadi tak ada kuat. Falau jahara, tetapi kalau ada pula orang buat kuat-kuat, kana makruhan wala tabtulu salatuhu, hanya makruh, tidak batal solatnya. Perlu tuan-tuan tahu bahawa Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an pernah beberapa kali diriwayatkan menguatkan doa iftitahnya, kerana untuk mengajar makmum yang baru-baru masuk Islam, untuk mengajar makmum-makmum di kawasan Arabi, Badui Arab, ya, lalu nak mengajar cara baca, Umar baca kuat-kuat. So jadi kalaulah dibaca dengan tujuan-tujuan itu, diharuskan dengan sunnah yang ditunjukkan oleh Umar Al-Khattab. Baik, jadi habis perbincangan kita. Jadi insya-Allah bulan depan kita masuk bab yang baru, iaitu at-ta'awudz ba'da du'ail istiftah. Ada apa-apa soalan? Sila. Macam mana? Okey. Adakah ulama mengatakan sunat dibaca iftitah atau sujud akhir saja? Baik, sekarang ni pendapat yang lebih kuat. Apa saja doa kan? Tempat yang paling bagus dalam solat, tahajud ke bukan tahajud, sama sahaja. Iaitulah 2 tempat. Yang pertama ketika sujud. Sebagaimana hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, fa'akthiru doa inda sujud faqaminun an yustajaba lakum. Perbanyakkan doa ketika sujud, kerana itu pada waktu itu sangat makbul.
dari sisi Allah. Ya, maka bukan waktunya lepas doa iftitah, no. Ya, tetapi waktu doa iftitah boleh membaca doa sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Sebab doa iftitah ni pun doa-doa juga. So kita nak tambah lagi doa lain boleh, tapi tidaklah ada spesifik daripada hadis menunjukkan ketika itu adalah dahsyat lagi ke, tak ada. Tapi boleh, sebab doa boleh ditambah, sebab ada 7 versi doa iftitah, correct? Waktu yang kedua yang ada kelebihan baca doa adalah selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Itu 2 tempat. Jadi kalau nak campur tempat lepas doa iftitah boleh tambah doa, boleh. Tapi yang lebih biasa dan fadilat lebih tinggi yang Nabi sendiri ajar, waktunya ketika sujud, sama ada sujud terakhir atau sujud yang kedua terakhir atau sujud yang awal, sama sahaja. Tidak semestinya sujud yang terakhir. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya, sila. Baik, kalau tersilap tu tersilap perkara mana tu? Baik, kalau tersilap dari sudut makna yang tidaklah sampai membawa kepada syirik apa contoh, maka ataupun tersilap maknanya tergantung contohnya, tidak mencacatkan solat kerana dia adalah bacaan sunat sahaja. Ya, tetapi kita harap tak ada silap yang besar sampai tersyirik lah. Contohnya wa ana minal musyrikin. Kan patutnya wa ma ana minal musyrikin, ni wa ma ana minal muslimin. Ni ada orang tersilap begitu, dan bukanlah aku dari kalangan orang musyrik, dia jadi wa ma ana minal muslimin. Sudah. Jadi kita harap itu kesilapan sabqul lisan atau tergelincir lidah yang Allah mampunkanlah, dan solat kita tidaklah terbatal dengannya. Ada lagi lain? Betul. Baik, Imam Asy-Syafi'i sendiri menyatakan dalam kitabnya Al-Bahawa beliau tidak menyarankan kita membacakan wa ana awwalul muslimin dalam surah Maidah tu, dan lebih kita baca wa ana minal muslimin sebagaimana ada dalam hadis-hadis Nabawi. Kan dalam hadis Nabawi itu Nabi ajar sendiri sahabat untuk baca. Lain, yes. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan dia boleh tak doa iftitah tadi ke doa lain? Oh, doa-doa lain. Boleh tak doa iftitah dan doa-doa lain dibaca dalam bahasa Melayu dan bukan bahasa Arab? Baik. Okey, begini, doa semasa solat, semua doa yang kita baca daripada ayat Quran dan hadis Nabi itu yang terbaik. Ya. Dan dalam mazhab Asy-Syafi'i, Imam Nawawi disebut dalam kitab Al-Majmu', kalau kita ni bukan jenis ustazah pun ada yang tak pandai bahasa Arab, yang kita tak boleh bahasa Arab, kita hafal doa, contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita tak boleh sebut bahasa Arab dia tu, kita hanya boleh sebut bahasa Melayu je. Tapi kita nak sebut bahasa Melayu, makna kepada, erti kepada bahasa Arab tu, Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Al-Majmu' boleh dilafazkan di dalam bahasa Melayu di dalam solat, dengan syarat kamu tak boleh bahasa Arab. Tapi hanya khas kepada doa, erti kepada doa yang ma'thur. Ma'thur maknanya datang daripada Quran dan Sunnah. Maknanya kalau doa tu sendirian berhad, ya Allah, aku berdoa agar dapatlah aku membeli tudung baru itu, kan? Itu tak boleh. Itu tak boleh bahasa Melayu dan dilafazkan dalam solat. Yang boleh dilafazkan dalam bahasa Melayu hanyalah erti kepada doa yang ma'thur daripada Quran dan Sunnah. Itu disebut dalam mazhab Asy-Syafi'i, disebut dalam kitab Al-Majmu' oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Adapun kalau kita nak doa dalam hati, itu tak ada masalah. Tapi kekuatan doa kita dah bincang dulu dalam majlis ini. Doa yang perfect, yang sempurna sifatnya adalah
yang dimulakan dengan lafaz alhamdu dan kemudian adanya selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dalam dalam bahasa Arab dan dilafazkan. Maka doa ni ciri dia lafaz, sebagaimana disebut oleh Allah SWT, wala tajhar bi salatika wala tukhafit. Jangan kamu bila doa tu lafaz kuat-kuat sangat, sebab Allah tak pekak dalam satu hadis sebut, dan jangan kamu rendah sangat sampai bacalah hati. Maknanya doa yang perfect baca dengan lafaz diungkapkan. Tapi masalah dia, kalau bahasa Melayu tak boleh ungkapkan kecuali makna kepada doa yang maksur. Kalau doa yang sendiri punya, itu doalah pada waktu yang ketiga makbul, iaitulah selepas solat fardu. Baik, habis. Lagi soalan? Ada yang lain? Baik, tak ada Baik, kalau tak ada, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT dapat menyelesaikan bab ini pada bulan ini. InsyaAllah pada bulan hadapan kita bertemu lagi, akan dimaklumkan di Facebook saya, Facebook Zaharudin, Dr. Zaharudin, ataupun Facebook masjid pun ada juga dimaklumkan, ya. Dan akhir sekali, kepada mereka yang nakkan lagi perbincangan solat dengan jelas, ada di luar sana ada buku saya tentang solat, Formula Solat Sempurna, boleh dapatkan. Begitu juga dengan buku zikir, dan juga ada beberapa produk-produk buatan muslimin yang lain. Jadi boleh dapatkan di luar. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la madruda wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma akfina bihalalika an haramik. Allahumma aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.